Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan, Ketua Kumpulan 5A. Saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Perpaduan Adab Melayu dengan Ajaran dengan pembentangan ini adalah pengenalan carta organisasi, objektif, komuniti, persoalan, nilai, dapatan kajian, isu dan patriotisme, solusi, rujukan. Ini terdiri daripada 10 orang pelajar termasuk saya. Tugasan-tugasan telah diberikan dan tugasan tersebut berjaya dilaksanakan. Ini adalah antara gambar-gambar yang diambil sepanjang untuk menyiapkan tugasan berkumpulan. Perpaduan adab Melayu dengan ajaran agama dapat menggabungkan nilai-nilai adab Melayu dengan prinsip-prinsip moral dan etika agama seperti Islam, Kristian atau Buddha. Ini tercermin dalam seni budaya dan tradisi Melayu. Pentingnya, bahasa sopan dan beretika dalam berkomunikasi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap adab Melayu dan ajaran agama. Perpaduan ini memperkuatkan ikatan budaya dan agama dalam masyarakat Melayu serta menjaga dan melestarikan warisan budaya dari generasi ke generasi. Objektif kami yang pertama adalah untuk mempertingkatkan kefahaman dan kesedaran tentang adab dalam agama, iaitu masyarakat Melayu sering mengamalkan daripada masa dahulu dan sehingga masa kini. Objektif kami kedua adalah untuk membina satu masyarakat yang menghargai bangsa dan warisan mereka, iaitu budaya dan adab Melayu penuh dengan kewarisan dan adab yang harmoni dan aman dan kelestarian. Objektif kami yang ketiga adalah kami sebagai negara bangsa haruslah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai dan akhlak yang terpuji daripada tiga segi aspek masyarakat, iaitu daripada aspek keluarga, daripada aspek bangsa dan juga aspek negara. Dan objektif kami keempat iaitu untuk memahirkan lagi bangsa kita supaya kita lagi memfasihkan diri untuk bertutur dalam bahasa klasik Melayu, iaitu sudah ketinggalan pada zaman kini. Dan juga untuk mengajar bangsa kita untuk mengingatkan sejarah-sejarah dan ilmu Melayu yang itu sudah ketinggalan pada masa kini. Objektif kami yang kelima, iaitu yang terakhir, adalah untuk membentuk masyarakat yang mempunyai pemikiran yang kritik supaya dalam segi mempertahankan adat Melayu dan juga warisan, mereka dapat berfikir dengan secara rasional sekali untuk bertutur bersama orang-orang luar yang cuba untuk mempersoalkan adat Melayu dan agama kita pada masa ini. Kajian ini dilakukan di Universiti Sultan Zainal Abidin Kampus Besut. Ia melibatkan pelajar dan kaki tangan sebagai responden. Tujuannya adalah untuk mengkaji isu adat Melayu yang bersendirikan agama melalui perpaduan adat Melayu dengan ajaran agama di komuniti UNIZA. Pelajar dipilih sebagai responden utama dan terlibat dalam sesi temuduga dan memberikan pandangan mereka. Kadar ini memberikan maklumat terperinci mengenai pendapat komuniti terhadap perpaduan adat Melayu dan ajaran agama yang berpandukan adat Melayu. Jadi, persoalannya, sejauh manakah kefahaman masyarakat terhadap unsur Islam yang diterapkan dalam adat dan warisan Melayu bangsa? Jadi, kajian kami bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap elemen Islam yang disatukan dalam adat dan warisan Melayu. Ini adalah aspek penting dalam membentuk sesebuah negara yang harmoni dan bermoral. Antara nilai yang kami dapat adalah kebijaksanaan dan akhlak mulia. Agama Islam mengajarkan pentingnya memiliki kebijaksanaan dan akhlak yang mulia. Yang kedua, kepatuhan terhadap ajaran agama. Adab Melayu yang bersendirikan agama cenderung menekankan pentingnya menjalankan ajaran agama dengan penuh kesungguhan. Dalam temu bual secara bersemuka, adab Melayu dan ajaran agama memiliki pengaruh dalam berfikir, nilai-nilai dan amalan masyarakat Melayu. Meskipun ada kemungkinan konflik, masyarakat Melayu cenderung mencari kesamaan untuk memperkuatkan perpaduan antara adab Melayu dan ajaran agama. Kami telah Ini melakukan merupakan temu bual secara bersemuka antara pensyarah dan juga pelajar. Ini merupakan temu bual secara bersemuka antara majoriti komuniti di UNIZA sangat memahami rukun negara. Majoriti komuniti di UNIZA sangat memahami Majoriti komuniti di UNIZA sangat setuju bahawa rukun negara adalah berteraskan perlembagaan persekutuan. Pada pernyataan yang kedua, majoriti komuniti di UNIZA sangat setuju bahawa rukun negara memfokuskan kepada perpaduan semata-mata dan selebihnya mereka kurang setuju ataupun tidak setuju dengan pernyataan ini. Majoriti komuniti di UNIZA sangat sangsi bahawa rukun negara kelihatan bersandarkan kepada sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong iaitu Sumpah Rabbani tetapi meninggalkan beberapa prinsip teras dan utama Sumpah Rabbani. Seterusnya, dalam pernyataan ini, majoriti komuniti di UNIZA sangat setuju bahawa prinsip pertama rukun negara kepercayaan kepada Tuhan sepatutnya mengikut lafaz Sumpah Rabbani iaitu Wallahi wa billahi wa tallahi dengan menegaskan kepercayaan kepada Allah. Lafaz sumpah jawatan oleh SPB-YDPA sebagai ketua tertinggi negara membuktikan bahawa Allah adalah Tuhan negara ini dan majoriti komuniti di UNIZA sangat setuju dengan kenyataan ini. Majoriti bersetuju bahawa perlembagaan mesti dipatuhi dan ditaati oleh semua warga negara. Ini adalah kerana SPB-YDPA adalah Majoriti bersetuju bahawa perlembagaan mesti dan lafaz dipatuhi dan sumpah ditaati baginda oleh semua warga sebagaimana yang negara. termaktub dalam jadual keempat kepada Majoriti perkara bersetuju 71, bahawa perlembagaan mesti iaitu dipatuhi dan perlembagaan ditaati mesti oleh dipatuhi semua warga dan negara. ditaati oleh semua warga negara. Majoriti bersetuju
84.8% bersetuju bahawa warga negara yang bukan Islam juga wajib mentaati dan menghormati warga negara yang bukan Islam juga wajib mentaati dan menghormati lafaz Sumpah Rabbani oleh SPD, YPPA dan tidak sama sekali menjagahinya. 84.8% Majoriti komuniti di UNIZA sangat setuju dengan kenyataan ini bahawa berdasarkan perkara 37 fasa 1 Perlembagaan Persekutuan, perkara 3 fasa 1 dan perkara 32 Perlembagaan Persekutuan, Datuk Profesor Haji Muhammad Nasir Issa mencadangkan supaya pemahaman dan penghayatan prinsip hukum negara pertama diuraikan seperti berikut. Antaranya ialah akidah negara Sumpah Rabbani, memelihara Islam by akhir sudah, ahli sunnah wal jemaah kita pegangi, laungan azan merdeka Abidin. So saya akan membentangkan mengenai perbincangan isu dan patriotism yang berdasarkan kajian yang telah kami lakukan dalam tajuk tersebut. So kita antara perbincangan isu yang sangat kami titik beratkan di antaranya adalah mengenai adat itu sendirilah. Berdasarkan tajuk yang kita pilih iaitu adab Melayu bersihkan agama. So yang pertama kita dapat lihat adalah pemeliharaan dan warisan budaya. So ini adalah sangat-sangat penting kepada individu yang memiliki nilai patriotism dalam adab Melayu yang bersepadukan, yang bersendikan agama, akan berusaha memelihara dan masa sama mempromosikan warisan Melayu-Melayu agar ia tidak lupakan atau terkikis oleh zaman. Mereka akan menghargai keunikan Melayu, budaya Melayu ini yang disalurkan melalui adat dan tradisi. So yang kedua, itu penghayatan nilai agama itu sendiri. Okay, sangat penting. Sebab apa? Sebab ini sangat menitik beratkan tentang nilai-nilai agama yang menjadi asas kepada adat Melayu dan semangat patriotism dalam konteks ini. Ini menggalakkan individu untuk memahami dan menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-harian mereka tersebut. Ini termasuk dalam bentuk etika, morality dan peraturan yang dibimbing oleh yang bersandarkan ajaran Islam. Ini tidak lari daripada konteks agama dalam kehidupan. Ini kena seiring sekaligus untuk membentuk penghayatan agama itu sendiri dalam adat itu sendiri. Okay. So yang ketiga, peningkatan kesedaran. Nilai patriotism dalam adat Melayu bersepadu agama ini melibatkan peningkatan kesedaran kepada adat dan tradisi Melayu yang bersepadu dengan agama. Okay. Individu akan menghargai kepentingan adat dan mengukuhkan identiti budaya Melayu dan menjadikan ia sebagai satu asas pembangunan masyarakat yang sangat bertamadun. Okay. Seterusnya adalah mengenai solusi yang mana kita dapat fikirkan bagaimana cara ataupun bagaimana bentuk penyelesaian yang boleh kita kaitkan dengan tajuk utama kita iaitu adat Melayu yang bersihkan agama. So antara pertama adalah solusi yang sangat penting yang kita boleh fahami ataupun boleh kita gunakan ialah yang pertama adalah memahami dan mendalami prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan dalam diri ini yang dapat melahirkan generasi yang mampu untuk mengetahui mengenai adat dan adab terhadap setiap kaum. Seperti kita tahu, okay, adat dan adab adalah seiring dengan prinsip agama itu sendiri. Kita diajar, kita dididik dari kecil bagaimana kita nak bersesuai, kita nak pastikan kita ni beramal dengan sikap yang baik, sikap yang bersendikan ataupun yang menerapkan intipati agama itu sendiri. Yang kedua adalah dengan membangunkan program pendidikan nilai atau etika yang memperkuatkan pemahaman dalam tentang ataupun mengenai nilai-nilai yang berdasarkan perpaduan adab Melayu dengan ajaran agama. Kerana sebab apa pendidikan mengenai agama sangat penting untuk anak-anak ataupun generasi-generasi yang baru terutamanya bagi mendidik mereka untuk membentuk konsep ataupun menerapkan intipati ajaran agama itu sendiri untuk memastikan ia terdidik dengan cara yang lebih baik. So yang ketiga adalah menginspirasikan masyarakat melalui contoh seperti kita tunjuk contoh-contoh yang baik, tunjuk cara yang baik di dalam kehidupan mereka bagi menggambarkan betapa pentingnya keharmonian di antara adat Melayu dan ajaran agama. Macam mana kita tengok, kita bezakan sendiri pada masa sekarang. Okay, kita tengok macam mana adab yang orang tidak bersendikan agama dan orang yang bersendikan agama. Ia sangat berbeza. Kan? So kita dapat bezakan cara hidup. Okay, macam mana dia beramal, macam mana dia berlakuan akhlak dan sebagainya. Itu sangat dititik beratkan untuk bagaimana untuk kita menyelesaikan solusi yang lebih baik untuk membentuk adab Melayu yang bersendikan agama. Okay, saya nak membuat sedikit rumusan mengenai kajian yang telah kami lakukan iaitu mengenai adab Melayu yang bersendikan agama. So, perpaduan adab Melayu dengan ajaran agama adalah sangat penting dalam adat dan warisan Melayu yang merupakan proses pergabungan nilai-nilai adat Melayu seperti tata krama, kesopanan dan rasa hormat dan sikap yang baik dalam interaksi sosial dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam agama. Okay, terutamanya agama Islam yang merujuk juga kepada agama-agama lain yang mengajar tentang moral kehidupan itu sendiri, tentang kebaikan dan keharmonian kehidupan. Untuk mencapai keharmonian dan kelestarian warisan adat Melayu yang penting untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap unsur Islam yang terdapat dalam adat Melayu yang melalui pendidikan, dialog dan pelibatan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat itu sendiri. Okay. So, selain itu juga, ia bagi menanamkan nilai-nilai adab
dan akhlak yang baik dalam bentuk setiap individu, keluarga, masyarakat dan negara juga merupakan upaya yang dalam membentuk masyarakat yang beretika dan menjaga keberlanjutan warisan dan budaya Melayu. Jadi saya rasa itu saja berdasarkan kajian yang telah kami lakukan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah senario rujukan yang digunakan untuk menyiapkan tugasan ini. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.